Saya tunggu dah ni macam ni. Okey. Kita akan teruskan kita akan teruskan yang lepas kamu dah tahu macam mana nak buat apa algoritma pseudocode. Okey, pseudocode dan juga flowchart. Okey, itu dalam fasa dalam steps design solutions. Okey, IPO kamu kena tahu IPO adalah dalam fasa 1. Dia dalam problem analysis. Okey. Kemudian dalam fasa 2, dalam step yang kedua ialah design solution. Design solution, kamu kena buat algoritma. Algoritma ada 2 cara. Okey, ada 2 cara. Apa dia cara yang pertama? Rio Alexander. Rio Alexander ada? Dalam minggu lepas kamu dah tengok video algoritma. Algoritma ada berapa cara untuk kita tulis? Rio? Ada siapa ingat tak? Aduh, Ada siapa ingat? Algoritma ada 2 cara untuk kita tulis. Apa dia? Pseudocode dengan flowchart. Yes, pseudocode dan juga flowchart. Good. Aina, Humphrey, siapa lagi jawab tadi? Okey, pseudocode dan juga flowchart. So hari ni kita akan buat pseudocode dan juga flowchart. Kedua-dua ini dipanggil sebagai algoritma. Okey, yang lepas kita buat IPO, input process output. Input process output di dalam steps yang pertama iaitu problem analysis. Sekarang ni kita akan masuk step yang kedua iaitu design solution dengan menulis algoritma. Okey, algoritma tadi ada 2 iaitu pseudocode dan juga flowchart. Is it okay? Okay. Step 1 ialah problem. Saya ulang balik. Ada yang tak faham ni? Problem analysis. Bagaimana kita nak analisis the problems dengan menggunakan input, process and output. Oh, jap, saya kena buat recording. Okey, sudah record. Okey, itu adalah problem analysis, input, process, output yang kamu yang ni saya akan shortcutkan sebagai IPO lah IPO. Okey, kamu dah buat dah. Saya dah ajar dah minggu lepas. Okey, sebelum cuti. Ini kamu punya kerja kan, tugasan masa cuti. Okey. Hari ini kita akan pergi pada step yang kedua. Design solutions. Okey. Design solution dia ada algoritma. Algoritma. Kamu nampak tak apa yang saya tulis? Tiada, sir. La ilaha illallah. Saya tak bagi tahu. Astaghfirullahalazim. Saya tak share rupanya. Allahu Akbar. Okey, saya ulang balik. Okey, step number 1. Okey, step number 1, problem analysis. Problem analysis kita dah buat dah. Last 2 weeks kita dah buat input, process and output. Okey, input apa, proses apa dan output dia apa dalam satu problems. Okey, input dia tu hari kita ambil contoh 61, 62, 63. Betul tak? X, Y, Z. This is input. Process is calculate blah 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 blah. Calculate the area of rectangle based on input. That is process.
And then output dia array of rectangle, contoh. Okay, itu problem analysis yang kita buat dah lepas. Okay, hari ni kita akan buat step number 2 iaitu design solutions. Design solution kita kena tulis algorithm. Okay, algorithm terbagi kepada dua seperti yang Aina bagi tahu tadi. Okay, algorithm ada dua iaitu yang pertama pseudocode dan yang kedua ialah flow. Flow apa? Wan Aliza. Flow apa ni? Wan Aliza. Flowchart. Flow chart. Okay, flow chart. Okay, daripada video yang saya bagi last 2 weeks. Okay, bagi satu contoh shape untuk flowchart. Ashrin. Bagi saya satu contoh flowchart. Shape flowchart. Ashraf? Where's Ashraf? Ya. Rectangle. Rectangle segi empat Ya. Okay, rectangle. Salah satunya adalah rectangle. Okay, rectangle ni mewakili apa? Brian? Brian Sun Chien Long. Yang gambar gorila ni. Okay, rectangle ni present as a what? Presenting as a what? Input as a No. Kamu kena tahu semua ni, Brian. Rectangle ni mewakili apa? is it process? Yes, proses. Bukan input proses. Okey, lagi. Daniel Arif. Daniel Arif ni tak hantar ni. Daniel Arif. Tak ada respon. Eliana. Bagi saya satu contoh lain, Eliana. Shape. Eliana Jupilis. Capsule. Okey, capsule. Capsule dia macam ni Kamu lukis capsule. Okey, baik. Capsule ni mewakili apa Eliana? Terminal simbol kah? Terminal simbol, no. Capsule ni mewakili apa? Yang start sama N gitu. Awak tanya ke awak berjawab? Awak nak tanya saya balik ke atau awak jawab soalan saya? Jawab. Apa dia? Janganlah ada ke belakang. Start N. Ya. Setiap kali flowchart mesti bermula dengan capsule start. Apabila dah habis, kamu buat semula flowchart menandakan dia sudah habis, end. Okay. Baik, rectangle, process, start, end. Kemudian Evan Will Mastili. Evan. Kamu tak faham flowchart ni, saya tak boleh nak teruskan ni. Evan. Tak ada. Muhammad Azimuddin. Yes, sir. Ya, okey, apa lagi? Shape dalam flowchart. Diamond, good. Diamond, saya tulis kat tepi ni. Diamond. Kamu nampak kan saya tulis lukis diamond? Okey, apa dia punya
maksud diamond dia ini? Ya? Dia untuk decision, sir. Yes, yang ini untuk decisions. Ya, saya nak buat tempat lain. Okay, yang ini untuk decisions. Oh, bukan kat sini. Decision ni sama ada yes ataupun no. Nampak? Okay, yes atau no. That is decisions. Kamu buat decisions. Kamu pergi kedai, dalam poket kamu ada RM50, kamu pergi kedai and then kamu nak cari kasut. Tiba-tiba kamu ada nampak satu kasut Nike. Harga dia adalah RM80. Tapi kamu ada RM50. Okay, so kamu buat keputusan lah. Kamu nak beli ke, kamu tak nak beli. Based on kamu punya situasi. Okay, so maknanya no, tak boleh. Kamu tak boleh beli. Sebab apa? Sebab duit kamu lebih kecil daripada harga. That is decisions. Okay, alright. Next, Nabilah. Nabilah? Yes, sir. Apa lagi? Rectangle. Rectangle sudah. Oh, sudah. Parallelogram. Parallelogram Okay, parallelogram. Parallelogram dia macam rectangle tapi dia sengit ke tepi. Parallelogram, this one. Okay, so parallelogram ni dia mewakili apa? Aina? Input and output. Okay, input dan output. Input ataupun output. Input, output apa? Input, output yang kamu belajar masa IPO. Okay, sama macam problem analysis yang kamu belajar masa IPO tadi, itu hari. Okay, input dia, output dia, kamu convert dia kepada parallelogram. Okay. Baik, next. Ada lagi tak ini sajalah. Sebab ini basics yang wajib kamu tahu. Rectangle mewakili proses. Proses dia apa? Proses dia adalah yang ini. Ni proses yang IPO ni. Kamu masukkan dia. Kemudian capsule. Capsule indicate that's the flowchart start with capsule, end with also capsule. Okay. And then diamond as a decisions. 50 greater than 100. Contoh. 50 greater than 100. Yes or no? No. No. That's the decision. So dia akan pergi pada no. Tu. Okay. And then the last one is a parallelogram. Parallelogram is represent as a input and also output. Okay, represent as a input and also output. Okay, so dia berada di IPO juga. Baik, ada nak tanya? Ini adalah flowchart. Okay, bagaimana dengan pseudocode? Okay. Okay, pseudocode. Pseudocode, cara dia menulis mesti bermula dengan start ataupun begin. Okay, kemudian di akhirnya sekali kamu kena end. Itu saja cara dia. Okay. Nampak tak view saya? Okay. Itu cara end. Itu adalah pseudocode. Pseudocode tak ada masalah. Pseudocode kamu hanya convert
daripada wordings kepada formula mathematics. Okay. And then daripada situ, daripada pseudocode, kamu convert pula kepada shape. Okay, kamu akan convert kepada rectangle, kamu akan convert kepada capsule, parallelogram ataupun diamond. Okay, setakat ni faham tak? Seimbas tentang algoritma. So, pseudocode dan flowchart is a algorithm. Okay, algorithm. Jadi kita kena buat 3 lah. Sebab itulah saya minta kamu punya kertas. Kertas kamu macam ni. Okay. Kamu kena bahagi kepada 3 bahagian. 3. Okay. Satu, kamu buat IPO. Input, process, output. Okay, the second row, okay, the second column, kita akan tulis pseudocode. Okay, dan the last column kita akan tulis flowchart. Kita akan tulis flowchart. Okay, baik, setiap orang mesti ada satu buku panjang dan kamu buat landscape dan kamu bagi pada 3. Okey. 21 hari bulan nanti apabila kamu berada di KML dan 20 hari bulan 21 kita jumpa. Saya nak kamu tunjukkan kerja ini daripada awal sampai ke akhir. Boleh? Okey. Polisi saya semudah je. Polisi saya apabila kita bersemuka nanti, kerja yang kamu tak buat, kamu kena keluar kelas dan kamu kena buat di luar sampai siap. Itu polisi saya. Kamu masuk dengan tugasan yang sudah siap, bukan kamu masuk baru kamu nak buat di dalam kelas. Di dalam kelas saya hanya akan tengok betul ke salah. Saya akan baiki, saya akan komen dan sebagainya. Okay, so jadi kamu kena sediakanlah buku tu. Boleh ke? Guys. Boleh, sir. Okay. Tolong bagi tahu orang lain Tolong bagi tahu orang lain. Saya tak nak nanti alasan kamu tertinggal bila kamu sampai sini tertinggal lah itu lainlah, no. Okay. Tolong bagi tahu kepada mereka yang tak ada dalam kelas ni hari ni, tolong bagi tahu, pastikan kerja yang saya bagi ni semua siap dan tunjukkan semasa naik nanti. Okey, semasa kita face to face nanti. Okey. Baik, saya akan ambil satu contoh Saya akan ambil satu contoh daripada soalan yang saya bagi. Okey. Soalan ni. Kamu dah buat kan? Tapi ada yang salah. Tapi saya minta kamu repair semula, kamu tak buat balik pun. Tak hantar semula pun. Tak apalah, nanti hantar sekali dengan pseudocode dengan flowchart Okey. Baik, saya akan bagi satu contoh macam mana kita nak buat. Saya ambil soalan nombor 3. Is it okey soalan nombor 3? Semua ada soalan masing-masing kan? Okey, soalan nombor 3. Okey, good. Baik, soalan nombor 3, final mark. Okey, final mark. Lecture dia nak minta final mark. So final mark dapat daripada average 3 quizzes dan total daripada 2 test. Tambah average dengan total 2 test tersebut dan baru dapat final mark. Okey, yang ni saya dah jelaskan yang 2 minggu lepas. Baik, saya minta Syahlini. Syariza.
Faizah Hanum? Yes, sir. Okey, Faizah Hanum, tolong sebutkan apa itu input untuk soalan nombor 3 ni. Kamu punya jawapan. Saya tulis situ X hour 250 sen 10%. Nombor 3, Faizah. Faizah, soalan nombor 3. Oh, Computer Science Lecturers. test. Okey, apa inputnya? Final mark. Apa Final input, mark for Faizah? every student. Inputnya, sir, final mark for every student. Final mark for Every student. every student. Itu input dia. Betul ke, guys? Yang lain? Tidak. Tidak. Kalau tidak, apa dia? Test 1, test No, Aina. Okey, apa Test input one. dia, Aina? Test 1, test S S1. 2. Test 1, Okey, S1, test S. Aduh guys, tengok. Baca soalan betul-betul. Awak tengok average mark dapat daripada 3 kuis. Jadi apa input untuk average mark ni? Quiz 1. Quiz 1, quiz 2, quiz 3. Yes. Quiz 1, quiz 2, quiz 3, Q1, Q2, Q3. Itulah input. Saya dah bagi tahu kan untuk last 2 weeks tu. Ada tak soalan ni? ada. Dia dapat average. Nak dapatkan average, mestilah ada sesuatu untuk kita kira. Betul tak? Apa itu sesuatunya? Sesuatunya adalah quiz 1, quiz 2, quiz 3. Barulah kita dapat average. Kalau kamu tak ada mereka quiz ni, macam mana kamu nak average? Kamu nak averagekan apa? Boleh? Okey. So input yang pertama adalah quiz. Okay. Quiz 1, quiz 2, quiz 3. Okey. Ada lagi tak? Test 1, test 2. Yes. Dia nak dapatkan final mark daripada average quiz dan juga total markah daripada 2 test. 2 test. Nampak? 2 test. Bila 2 test ini ada markah, barulah dia dapat total test. Betul tak? Okey. Jadi, apa inputnya tadi? Kamu dah sebut tadi. Syairah. Bolehlah Aina. Okey, test kita letak variable test 1 dan juga test 2. Okey. Itu variable. Okey, bukannya constant. Kenapa kita letak variable? Sebab value dia berbeza-beza setiap orang. Semua faham tak ni? Tolong respon semua sekali, faham tak? Faham, sir. Faham, sir.
Yang respon ni orang yang sama. Yang respon ni semua orang yang sama. Okay. Baik, so kita masukkan test. Okay, kita masukkan test 1 dan juga test 2. IPO saya kena buat balik nampak gaya ni. Okay, proses. Apakah proses untuk dapatkan final mark? In order to get the final mark, mesti ada dua benda yang lain. Betul? Saya dah tulis dah hari tu. Final mark sama dengan apa? Anyone? Kalau saya sebut nama Plus total test. Humphrey, good. Apa dia tadi Humphrey? Saya dengar. Average mark plus total test. Yes, good. Average plus total test. Okay, so baru kita dapat final mark. Masalahnya sekarang, di mana kita nak dapat average? Kita kena buat formula satu lagi, iaitu average. Okay, average ni kita nak dapat dari mana? Average kita nak dapat dari mana guys? Quizzes. Average ni kita dapat daripada Q1 plus Q2 plus Q3 divide by 3. Q1, Q2, Q3 kita dah ambil sebagai input, betul? Kita pakai balik. Ada nak tanya? Okey. Baik, sekarang kita pergi pada total. Total pula. Total kita tak tahu nak dapat dari mana ni total ni. Total. Total test. Okey, di mana kita nak dapat total test? Macam mana nak dapatkan total test? Macam mana nak kira total test? Anyone? Test 1 plus test 2. Total test is a test 1 dan juga test 2. Kita dah buat input dia kan. Okay, so kita pakailah. Okay, test plus test number 2. Faham tak? Average dah ada formula, total test dah ada formula, barulah kita dapat final mark. Baik, proses. Okay, formula tu kita simpan dulu. Sekejap lagi kita nak pakai. Alright, proses yang pertama ialah calculate apa? Calculate average mark based on Q1, Q2, Q3. Okay, calculate average mark. Good. Based on Q1, Q2, Q3. 1. Okay. Ada lagi tak proses? Ada. Okay, apa dia Amir? Armiraz. Apa proses yang kedua Amiraz? Army. Calculate total test based on test 1, test 2. Yeah, good. Calculate total test. Yang formula yang kita buat total test tadi lah. Okay, total test based on test 1 and test number 2. Okay. Terakhir sekali. Proses yang terakhir. Sebab formula kita ada 3, jadi 3 proses. 3 calculate. Okay. Apa dia yang terakhir?
Anyone? Calculate final mark based on average mark and total test. Yes, yang terakhir. Good, Jomil. Jomil ke tadi? Yes, sir. Okay, good. Baik, yang terakhir calculate. Barulah kita tengok soalan dia. Soalan dia minta apa? Final mark. Barulah kita dapat final mark based on average and total test. Okay. Jadi apa outputnya? Final mark. Yes, output dia simple je. Dia nak final mark. Tu saja. Siap dah kita punya IPO. Boleh? Dan sekarang kita nak buat pseudocode. Okey. Kita nak buat pseudocode. Daripada IPO kita nak convert kepada pseudocode. Tengok baik-baik. Okey, saya kena zoom in kat dia. Baik, untuk pseudocode seperti yang saya sebut tadi, dia perlu bermula dengan start. Berakhir dengan end. Kamu letak start dengan end, kamu dah dapat markah 1 markah. Okay. Alright, baik. Kita tengok. Baik, kita akan convert one by one. Okay, one by one. Alright. Baik, kita akan convert yang ini dulu. Input. Tengok. Okey. Untuk IPO disebut sebagai input. Okey, untuk pseudocode dia disebut sebagai read. Read, baca. Ataupun get, dapatkan, get. Read ataupun get. Okey, kamu convert kepada pseudocode, dia akan tukar ayat saja. Dia akan tukar ayat saja, iaitu read atau get. Okey, jadi kamu nak guna yang mana? Nak guna read atau yang guna get? Mana yang kamu suka? Read, sir. Okey. Siapa tadi, Jomil Yes, sir. Jomil dia nak pakai read. Okey, boleh kita pakai read. Okey. Baik. Mesti ada indentation. Indentation ni ke tengah masuk dia. Mesti ke tengah sikit. Read. Okey. Kamu nak read apa? Komputer nak read apa? Komputer. Ini komputer. Komputer nak read apa? Read yang semua ni sekali. Masukkan balik. Masukkan balik di situ. Tak ada masalah. Okey. Read Q1, Q2, Q3, test 1, test 2. Read. Boleh? Okey. Saya padam balik anak panah ni. Okey, kemudian yang ini kita dah selesai. Kita dah convert. Kita convert. Baik, kita nak convert yang proses ni pula. Macam mana kita nak convert proses? Okey. Proses ni mudah je. Proses ni mudah je. Kita convert satu-satu. Kita convert yang calculate mark, average mark based on Q1, Q2, Q3. Okey. Senang je. Kita ambil balik formula. Ambil balik formula ni, average ni. Kita masukkan ke dalam pseudocode.
Mudah ya. Okay. So kita ambil average equal to, nampak tak? Nampak tak permainan dia tu? Mudah je. Average equal to Q1 plus Q2 plus quiz 3 divide by 3. Okay. Settle masalah. This one, convert. Okay, kemudian kita nak calculate total test pula. Convert total test. Okay. Kau faham tak tulisan saya? Total test equal to formula yang kamu buat tadi. Okay, total test iaitu test 1 plus test number 2. Okay. Kemudian proses yang terakhir kita convert ya pada pseudocode juga. Akan menjadi final mark. Okey, apa formula untuk final mark? Kita dah buat tadi. Average plus total test based on yang di atas tadi. Okey, final mark equal to average plus total test. Okey. Nampak tak kita punya pseudocode? Beza antara IPO dan pseudocode. Okey. Baik. Ada lagi tak proses yang perlu kita buat, perlu kita convert? Daripada IPO. Ada lagi tak? Hello guys. Adakah kamu bersama saya? Tiada lagi, sir. Okey, tak ada lagi Baik, kalau tak ada lagi, so output kita akan convert. Output dalam IPO kita akan convert dia kepada, kita tukar ayat saja. Kalau dalam IPO dia letak output. Tapi dalam pseudocode dia akan bertukar menjadi print atau display. Print atau display. Okey, ada dua ayat yang boleh kita pakai, print atau display. Yang mana satu kamu nak pakai? Display, sir. Display. Saya tak nak display, saya tak suka display. Saya suka print. Okey, so kita pakai print. Boleh? Okey, kita akan pakai print untuk kita convert output, iaitu final mark. Siap kita punya pseudocode. Tukar ayat saja. Pseudocode ni proses step by step instruction sebenarnya. Step by step instruction. Tapi dalam penulisan, kamu hanya tukar ayat daripada IPO kepada pseudocode. Tukar ayat saja. Input kamu boleh tukar kepada read atau get. Output kamu boleh tukar kepada print atau display. And then proses dia kamu tukar kepada formula. Ada nak tanya? Ini nanti semua kerja kamu nanti ni. Anyone? Ada nak tanya? Sebelum saya move kepada flowchart. Saya mau tanya, kalau N tu tukar dengan stop boleh ke tu? And stop boleh? Okay, saya akan buat satu lagi atau stop. Okay, start atau begin. Okay, read atau get.
Ni boleh pakai semua. Okay, print atau display. Okay, print atau display. Read atau get. Kamu boleh pakai. Guys, is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Good. Baik, kita nak buat flowchart. Flowchart. Okay. Sebelum kita pergi pada flowchart, kita ulang balik shape dia. Ulang balik shape dia. Yang pertama, start atau end mesti capsule. Start atau end mesti capsule. Kalau tengok daripada pseudocode ni, dia ada start, dia ada end. Dan kita kena convert dia kepada capsule. Adakah kamu nampak start dan juga end dalam pseudocode? Adakah kamu nampak dia? Sir. Jomel seorang je nampak. Yang lain tak tahulah nampak ke tidak. Tak nampak kali. Okey, kemudian start dengan end ni kamu kena convert kepada capsule. Alright. Kemudian di sini dalam flowchart dia ada input and output. Okey, dia ada input dan juga output. Baik, kalau kamu tengok dalam kita punya pseudocode dan juga IPO, ada input dan ada output. Ada read, ada print. Yang itu nanti kita akan convert kepada parallelogram. Kita akan tukar kepada parallelogram. Okey. Kemudian di sini ada proses. Di sini ada proses. Dalam flowchart ada proses. Dan dalam pseudocode juga ada proses. Dalam IPO pun ada proses. Kan, this is proses. Ini semua proses ni. Tu proses. Jadi proses yang banyak ni kita akan convert kepada rectangle. Okay. Kemudian decision tak ada Decision sini tak ada. Kita belum belajar lagi decisions. Decision kita akan belajar dalam selection dan juga repetition nanti. Okay, kita akan buat sekarang. Baik, tolong tengok betul-betul. Saya akan convert daripada pseudocode pergi kepada flowchart. Okay. Start. Saya ambil color lain bolehkah? Hijau cantik. Right. Untuk start. Okay, start mesti ada capsule. Capsule start. Kalau ikut tu tadi, kalau ikut apa kita punya gambar raja atas, dia mesti dalam bentuk kapsul. Okay, start. Ini start. Ada masalah tak? Tak ada Ada masalah? Hello. Okay. Baik. Kemudian yang kedua, read. Read atau get. Ini daripada input. Apa shape untuk input? Anyone? Apa shape untuk input? Parallelogram. La tu dua je, dia tak ada tiga. Brian. Okay, parallelogram. La ada satu je, parallelogram. Okay, so dalam kita punya pseudocode dengan IPO ni ada berapa inputnya? Respon. Ada berapa input kita sebenarnya? Five. Okay, 5. Apa dia?
Q1, Q2, Q3, test 1, test 2. Ya, Q1, Q2, Q3, test 1, test 2, test 1, test 2. Jadi maknanya kita kena buat 5 parallelogram. 5 parallelogram. Okey, kita buat 1, 2 ke bawah ya. 3, 4 dan terakhir 5. Sebab apa 5? Sebab apa 5? Fatimatul Nur Azarina. Yes, sir. Kenapa saya letak parallelogram 5? Sebab input dia ada 5. Sebab variable dia ada 5, input dia ada 5. Okey, dan kita tulis. Kita tulis di dalam dia iaitu saya nak besarkan sikit di sini. Okey. Input Q1. Okey. Yang kedua, input Q2. Input Q3. Input test 1. Input test number 2. Okey, ini baru dia punya input. Okey. Dan kita buat arrow Kita buat arrow. Baik, kita buat arrow ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah dan ke bawah. Okey. Ada nak tanya? Sir, kenapa tu variable dia tidak kasih satu kali je? Kenapa variable tidak satu kali yang macam mana? Jomil. Kasih dalam satu tempat. Satu tempat apa? Contoh, Ya. satu je tu parallel tapi dalam dia ada semua tu variable. Okey. Kamu ni tunggulah dulu, saya nak bagi suspense sikit. Okey. Baik, kamu boleh tulis macam ni, satu shape, satu input. Dan kamu boleh juga tulis macam ini. Macam yang si Jomel bagi tahu. Okey. Start. Kamu buat satu parallelogram. Okey, kamu letak input. Tulis, labelkan dia sebagai input. Kamu tulis Q1, Q2, Q3, test 1, test 2. Arrow. Ada dua cara. Kamu jangan confuse. Kamu jangan pening. Cara yang pertama. Cara yang kedua. Okey, ini cara yang pertama. Okey. Ada dua cara. Cara satu dan cara yang kedua. Kamu nak cara yang mana? Cara satu atau cara dua? Cara yang kedua. Cara dua. Nampak sangat kamu pemalas ya. Tak apalah, saya pun suka cara dua sebenarnya. Jadi saya kena tunjukkan juga cara satu. Supaya kamu tidak, kadang-kadang pensyarah lain ditulis macam ni. Okay, so boleh diterima boleh diterima. Okay, kita pakai cara yang kedua lah. Saya padam balik. Okay, yang ini boleh diterima. Cara satu, kamu pecahkan kepada setiap input. Tapi kita akan gunakan
standard kita iaitu cara yang nombor 2. Satu saja parallelogram. Lukis cantik-cantik, buat besar. Pastikan semua muat dalam tu. Label sebagai input ataupun kamu label sebagai read atau kamu label sebagai get. Okey. Dan tuliskan satu demi satu variable itu. Test number 2. Okey. Boleh? Okey, yang ini untuk input. Right. Baik, kita pergi pada proses. Proses bentuk dia apa? This one. Rectangle. Okey. Jadi kita buat rectangle. Kita ada berapa proses ni? Kita ada 1 proses, 2 proses dan 3 proses. Kamu nak buat shape 3 ataupun nak buat 1? All in one ataupun nak buat satu-satu? Yang mana kamu prefer? All in one. Kita akan buat all in one. Okey, all in one. Sama juga macam input. Baik, kita akan buat rectangle. Okey, rectangle. Rectangle besar. Okey, di dalamnya adalah proses. Okey, kita buat di sini average equal to masukkan saja formula ke dalam rectangle ini. Okey, kemudian total masukkan saja formula ke dalam rectangle ini. Okey, and then final mark. Masih bersama saya? Yes, sir. Okay, good. Sorry lah pelak banyak sangat orang pakai. Okay, so final mark tadi kita buat kat mana? Average plus total test. Oh, hang pula saya punya. Okay, total test. Okay, dapat tak? Boleh? Okay, then jangan lupa ada arrow kat sini. Aduh, pen pula masalah. Waduh, hai pen saya masalah pula. Okey, saya ada masalah ni apa? Masalah saya punya pen ni, saya tak boleh nak tulis pula. Dia hang terus. Okey. Tak apalah, yang start input, average, kemudian di akhir sekali apa? Shape apa? Nanti kamu sambungkanlah Di akhir sekali adalah shape capsule. Okay, shape capsule. This one. Saya tak nak lukis, jadi kamu
Betul lah. Okay, jadi kamu buat shape di bawah tu lah lukis shape di bawah, shape apa tu, capsule. Okay. Baik, ada nak tanya? Kita punya conversion. For the output punya shape, Apa dia? output. Oh, output. Okay, output dia ialah parallelogram. Itulah saya tak boleh lukis ni. Sekejap saya save dulu sekejap, saya save sekejap, saya tutup. Okay, saya restart sekejap Nanti balik semula boleh tak? Sekejap. Boleh, sir. Tak perlu. Pen saya problem. Tak apalah, saya teruskan je lah. Kita terus sikit je lagi ni. Sikit je. Okey, di bawahnya ni, di bawah average dengan final mark tu, okey, kamu kena buat print. Okey, kamu kena buat print. Saya tengah adjust pen sebenarnya ni. Aduh, problem pula tiba-tiba. Dia sebab dia hang kan tadi. Tak puas hati ni. Tak apalah, di bawah nanti ni, di bawah sini, ni saya tu pakai tangan je lah Ini adalah output. Okey, output dia. Kemudian kamu tulis di situ output ataupun kamu tulis print final mark. Kemudian di bawah sekali, ni adalah N. Okey. N kamu. And then siap kita punya flow chart.